Tapi kan tapi awak tak rasa kalau awak hari-hari merajuk dengan boyfriend awak mungkin boleh stres ke? Boleh Mungkin dia bosan. banyak kerja. Libra. Macam saya, kalau saya merajuk, Saya nak tanya tadi. yalah saya Ke awak ada boyfriend sekarang? tak, saya tengah tunggu soalan daripada awak. Oh, okey. Kalau awak ada boyfriend kan, awak faham tak dia? Tak. Okey, macam ni. Saya tahu perempuan dengan merajuk tak dapat dipisahkan kan. Okey. Awak pun mesti merajuk kan. Biasalah, bagi saya normal lah kan kalau merajuk dalam relationship kan. So, dalam relationship awak, biasa awak merajuk dalam sebulan tu berapa kali? Saya nak tahu normal ke tak apa yang saya pernah lalui. 32. Ayai. So, adakah normal merajuk hari-hari? Normal. Dia ada skala. Merajuk tu ada skala. Okey. Skala merajuk tu ada daripada 1 sampai 10, macam yang saya skala impress tadi. 1.2, 0.5, 3.2, 8.7. Paling besar tu 10 tu paling nak perang dunia ketiga lah. Okay. 0.5 tu benda yang acah-acah merajuk tapi tak jadilah. Macam lupa lah tadi nak cakap I love you tu contoh. Itu merajuk ke? Patut-patut perempuan tu macam macam tu. So skala Itu merajuk kau, itu clingy. Sebab tu saya kata skala merajuk tu ada 10. Kadang-kadang awak tak faham clingy tu sebenarnya merajuk. Tapi saya accept clingy. So baguslah. Awak tak accept tu sebagai merajuk lah. Maksudnya dia dekat, dia benda-benda macam tu sebenarnya dekat skala 1 sampai 3 kot. Dia merajuk macam mana? Nak sampai ke 10 ke? Saya tak tahulah. Kalau saya tak pernah tahu pula merajuk pada skala. Ada. Yang betul-betul, yang main-main. Tapi kan, tapi awak tak rasa kalau awak hari-hari merajuk dengan boyfriend awak mungkin boleh stres ke? Boleh Mungkin dia bosan. banyak kerja. Libra. Macam saya, kalau saya merajuk tak sampai 5 minit. Yang merajuk tu kira skala berapa Kalau merajuk sampai 5 minit tu skala 3, 4, 5 pun boleh jadi. Walaupun saya betul-betul merajuk yang macam betul-betul merajuk yang macam dia ada buat silap besar sikit, tapi saya merajuk, saya pun kadang-kadang macam malas aku, saya 5 minit je. Awak tengah dalam tempoh ke? Tempoh apa? Proses memujuk Selalu 30 kali juga sebulan. Muka macam stres tu. sebab saya tengah nak ambil barang tapi barang tu tak tahu kat mana. Itu lagi stres daripada perempuan merajuk. Tak. Perempuan merajuk dia punya dia tak stres. Dia macam ni lah bagi saya lah kan. Awak rasa bosan ke Bosan apa? dengan perempuan kalau cepat merajuk? Tak, saya tak bosan kalau merajuk dia bukan hari-hari. Awak faham tak? Faham. Tapi saya, kalau sejujurnya, kalau saya nak merajuk, saya ambil timing. Saya tengok timing jugalah. Saya tengok lelaki tu busy ke tak. Kalau dia tengah nak buat kerja, saya takkan merajuk. Kalau dia ada benda dia nak kena uruskan, walaupun dia tengah buat salah, saya biarkan dulu. Sampai dia siap kerja dia, baru saya bagi kau-kau punya. Tapi kalau dia tengah ada kerja, saya biarkan dulu. Saya buat macam biasa. Saya tahan, saya kontrol. Saya senyum macam biasa. So maksudnya saya lah yang salah kan? Apa pasal pula? Lah saya. Tapi tak tahu lah. Saya pun yelah macam kalau you putus dengan someone, macam kita putus dengan someone, and then sebab kita rasa dia tak faham kita. Mungkin betul juga kot dia tak faham awak. Katakan saya nak bagi perumpamaan pun payah. Tapi di ibarat awak busy as artis kan. Awak lah kan.
Tapi kita umpamakan boyfriend awak pula. Boyfriend awak dia punya timing tu tak kena. Macam awak tengah, maksudnya macam awak tengah busy, awak ada kerja sekarang ni, awak nak kena ikutlah work from home ke apa semua, tapi dia macam ada something dia nak ajak kita gaduh. So what say you? Itu saya tak boleh accept. Sebab bila saya tengah busy, jangan kacau saya. Nak merajuk, tunggu saya dah siap kerja. Lepas tu nanti sambung. Lepas Sampai tu pukul. Sebab saya pun pandai respect dia punya masa. So saya respect dia punya busy, saya respect dia punya kerja. Sampai dia siap kerja dia, baru saya kacau dia balik. Kalau saya nak bagi dia, kalau dia, walaupun dia tengah buat salah, tapi saya rasa macam geram betul lah, saya nak tumbuk macam tu ni. Tapi saya sabar, saya tahan, saya senyum, saya macam biasa, tak ada masalah apa-apa berlaku. Sampai dia siap semua, ambil kau. Tak tidur 2 hari, dia terkencing dalam seluar atas katil. Saya bagi kau punya. Tapi pada saya kena respect kerja tu je, sebab kerja penting pada saya lah. Kerja penting. okay, so sekarang ni barang saya tu tak apa, saya boleh hold kejap. So ada nyanyi. Tadi bukan ada lagu yang tergantung ke? Cuba tanya viewers awak, dia nak nyanyi lagi ke? Saya Barang awak macam ni? barang saya kejap lagi. Awak tengah ada masalah ke? Tak adalah, saya tak ada masalah pun. Saya okey je. Kenapa nampak muka saya macam ada masalah ke? Tapi kan okey lah, saya tak ada masalah. Tapi saya nak tanya awak nampak saya kat Omel, awak takut tak? Kenapa saya nak takut? Saya tak tahu, sebab kalau orang nampak saya kan, dia macam tengok saya kejap, lepas tu dia macam dia skip. Sebab iPhone saya colour pink ke? Mungkin juga, mungkin dia ingat awak macam mungkin lah pink kan, Okay so lah. cliche kan. So maybe awak boleh tukar lah. Awak nak tukar lah. Kalau tak nak, suka hati lah. Tak nak, saya nak warna pink. So depends, ikut awak lah. Biarlah orang nak takut, saya tak takut pun. Betul? Saya biar awak tak takut. Saya tak takut. Kalau tak, mesti saya kecewa kena skip dengan artis. Awak tak ada single baru ke? Ada, Ada. tapi lagu saya semua yang putus cinta. Nanti takut awak stres pula. Kenapa awak rasa saya stres sebab putus cinta? Sebab awak macam tengah dalam in process. Betul, tapi macam mana kalau kita tak boleh lupakan? In process ke dah lepas? Saya dah lepas. Takkan saya in proses saya main Umi. Nak melupakan Yes. Dia macam ni, saya lama juga kan? Tapi nak buat macam mana, bila benda sama jadi, awak pun mesti fed up lah benda sama jadi. Kira benda yang awak dah nasihat tapi still jadi. Sekejap, berapa tahun? 2. Dah berapa lama? Lepas 2. bulan? Lepas sebulan. Sebulan baru. Kejap lagi okey lah tu? Tak kot. Boleh. Saya tak. Mana awak tahu? Boleh je. Sebab hati sendiri yang nak. Hati sendiri yang nak berpisah. Kalau awak nak, boleh. Kalau awak tak nak, tak boleh. Maksud awak sekarang ni hati saya lah yang kena kontrol benda tu. Kalau saya nak melupakan dia, hati saya kena nak melupakan lah, baru saya boleh lupakan dia. Awak memang kena cakap sendiri. Memang nak lupa. Bukan pada mulut je lah. Kalau cakap pada mulut je, hati tak nak, memang tak boleh lah. Betul tak? Macam aku nak lupakan dia, aku nak lupakan dia. Tapi dalam hati macam dunia kenangan tak boleh lah. She's the best, she's the one, she's so pretty, I cannot forget. Okay, saya faham yang tu. So saya kenalah lupakan. Kalau awak nak lah. Saya nak. Tembak lah. Cik orang baru. Apa dia? Cari je lah orang baru. Okay. Tak. Saya dia sampai satu tahap yang awak dah takkan ada rasa untuk awak nak someone dalam hati awak. Mula-mula saya pun rasa macam tu. Tapi bila saya jumpa yang baru, saya rasa macam tak apalah. Nampak macam mana benda tak ada, ambil yang baru. Dan awak rasa tak apa ke? Saya macam, kalau orang dah tak boleh nak follow cara kita,
saya jenis, saya akan macam tak apalah, dah nasihat, so saya tinggalkan dia. Awak rasa benda tu kejam sangat ke? Dia tak nak dengar cakap lah. Kiranya macam okay, kalau saya boleh dengar cakap awak, kenapa awak tak boleh dengar cakap saya? Betul? So dia kena ada understanding between each other kan? Yes. And communication tu penting. Sangat. LDR ke? Tak. Saya Tak, sebelum ni LDR ke? sebelum ni tak juga. Dia tak LDR tapi COVID, and so Yalah, PKP. lain daerah. Yes. Kita nak dengar cakap kita, tapi kita dengar cakap dia. Tapi bagi saya kan, sebenar-benarnya lah, saya dah buat conclusion. Sebenarnya mungkin dia tak faham saya tak faham dia. So saya rasa Sebab tak bila ada asyik bergaduh, ya, walaupun saya selalu try untuk communicate dengan dia dan dia tak pernah bagi respon, dia seorang yang memendam. Okay, so biarlah, bagi saya conclusion macam dia, tu saya faham. Saya ada masalah yang sama. Saya nak communicate tapi saya suka pendam. Bila sampai tahap saya nak cakap, saya diam dulu. Saya akan cakap bila saya nak burst. kenapa awak nak cakap time awak nak burst? Saya tak tahu. Saya memang jenis orang yang memendam. Saya biar je. Saya kata saya tak suka kacau orang tengah kerja. Okay. So, Kalau saya awak jadi macam tu. Kalau awak jenis memendam, tapi takkan awak nak biarkan pasangan awak tu sentiasa down. Awak faham tak? Maksudnya bila awak memendam tapi awak merajuk tak masa tu? Sikit je lah, tapi tak banyak. Saya merajuk biasa. Saya kan kata saya merajuk 5 minit. Lepas tu saya gelap balik. Macam tu. Tak apalah, lain orang lain cara dia kan. Tapi saya Macam akan mana burst pula? at the end lah. Macam hujung dia burst. Lepas tu dia kata, kenapa tak cakap? Okay, maksud saya macam mana pula kalau merajuk and then salah pun tak tahu apa benda, tapi awak punya pasangan yang terpujuk dalam seminggu tu dalam 3-4 kali. Merajuk yang lama lah. Seminggu depends lah. Kalau tak pujuk selagi tu merajuk lah kot. But sometimes okay, sometimes tak. Dah lah, awak saya rasa Tak, dia macam ni je. Kalau awak pun macam dah malas lah. Tak payahlah. Biar je lah. Mungkin ada orang yang lebih memahami dia. saya tak bagi tahu anak saya, so saya tak ada burukkan dia kan. Saya just tanya awak je kan. Tak. Ini Apa yang dah lalui lah kan. Alah, saya pun cakap tadi, saya pun ada macam, saya samalah. Saya pun sebenarnya perempuan memang, bukan perempuan semualah. Saya pun jenis macam mungkin sama dengan awak. Jenis yang memendam, ujung-ujung baru nak burst. Tapi tak bagus macam tu untuk perempuan lah. Sepatutnya kena communicate. Ada salah tu cakap, satu cakap. Saya tahu tu salah saya juga lah. Saya pun selalu ada masalah tu dan saya pun faham masalah saya sekarang. But luckily, someone yang I know, dia know how to communicate. Dan sebenarnya itulah, that's how we do lah kalau orang tu betul-betul sayang awak. Yes. Dia That's terus macam bila saya nak pendam, dia minta saya cakapkan. Dia minta beritahu. Saya pun selalu buat macam tu. With a relaxed situation. Macam very calm, chill, dan dia bagi solution. Dia tak stress balik apa yang saya tengah stress tu. Okay, katakan dah elok, lepas tu esok merajuk lagi. Cubalah sampai perempuan tu lama-lama faham yang actually I need to communicate. And cara ni lagi better daripada pendam. Sekarang pun saya dah belajar. Saya tengah belajar. So bagi awak, kalau dah almost 2 years tapi benda tu tak jalan lagi, awak rasa Berat. ya, maksud saya keputusan saya untuk tinggalkan dia tu baloi ke tak? Tu awak je yang tahu. So saya tak tahu apa benda kan. Tapi kalau macam overall, saya rasa kalau dah 2 tahun dah lah kot. Maksudnya communicate tu memang tak boleh ngam. Dia macam tu lah, macam Maksudnya awak pun sebenarnya tak faham dia. Tu je. Bukan dia je Ya. tak faham awak. Awak pun tak faham dia. Sama-sama tak faham each other. So dah betul. So benda tu dah jadi toxic relationship bila masing-masing tak boleh nak yes. faham.
Sebab itulah gunanya communicate untuk kita faham dia. Isn't it? Yes, Kan? sebab tu dia kena ada seorang yang boleh communicate. Awak kan awak sedih ke? Tak. Kenapa nampak muka saya macam sedih ke? Saya sedih. Sebab tu awak kena faham dia. Dia kena faham awak. Bukan awak je faham dia, dia tak faham awak. Bukan dia je faham awak tak faham dia. Dia sampai satu tahap saya dah tak tahu nak faham dia dekat mana. Sebab saya dah try semua benda. Maybe tak semua, tapi banyak benda saya cuba untuk tak bagi benda sama tu terjadi. Dan saya every time gaduh, saya akan nasihat dia benda yang sama juga. Kenapa dan kenapa. Saya rasa dah lah kot. Maybe itu yang terbaik untuk dua-dua belah pihak, kan? Bukan sebab dia jahat ke, awak jahat ke, No, dia terlalu tak, baik tak. ke, awak terlalu baik ke. Ni sebab communicate tu tak boleh dapat. Mungkin dia tak dapat seorang yang betul-betul faham dia dari segala semua benda, sisi semua kot. Tak tahulah, it's okay lah. Tapi yang pasti mungkin saya ni bukan yang jodoh dia lah senang cerita, kan? Awak macam mana? Dia timeline lain kot. Timeline lain. Saya tak tahu, tapi mungkin tak ada keserasian tu lah. So tak boleh lah. Dia macam tu lah. Bila benda yang tak boleh disekalikan, bila nak disekalikan kan dia susah sikit. So maybe tak boleh disekalikan. Sebenarnya apa pun tak mustahil sebenarnya. Tapi benda tu kena build sendirilah. Betul. Macam saya cakap tadi, saya pernah kenal dengan satu ni. Dia pun mula-mula pun macam serabut dengan perangai saya. Sebab saya pun kaki menyerabutkan lelaki juga. Saya buat lelaki stres kak. Lepas tu lama-lama tu dia berbulan kah dah ambil masa untuk faham saya. Luckily dia sangat penyabar and dia tahu cara untuk handle saya. Lepas tu saya punya kekurangan ni dia overcome lah. Dia tahu saya memang susah nak bercakap, so dia minta saya bercakap. Bukan bebel lah, saya suka bebel, tapi saya tak suka cakap perasaan saya. So lama-lama dia ajar saya satu-satu. Slowly, tak sampai setahun pun saya dah berubah. Sekarang saya lebih open untuk terus cakap. Benda kecil pun saya terus cakap. So lagi senang sebenarnya. So kalau ex saya tengok benda ni, mungkin dia faham kot. Macam tu lah yang awak cakap tu. Tapi saya tak tahu, saya mana tahu. Wallahualam lah kan. Biasa lah. Tapi kalau memang tak dapat dia chemistry tu juga, dah bertahun try pun, saya rasa dia ada orang yang boleh faham dia. Awak pun mungkin ada orang yang boleh faham awak. Okay lah, so mungkin dia tak tahu apa yang saya rasa. So maybe dia tengok benda ni yang saya just nak beritahu yang saya rasa macam bila dia selalu merajuk, and benda tu saya dah cakap banyak kali. Ada apa-apa cakap lah dengan saya kan, and saya dah selalu sangat cakap benda tu. So benda tu jadi buat saya down and buat saya stress tau. Bukan sebab saya tak cuba nak overcome benda tu, sebab saya dah selalu sangat cakap benda tu, and benda yang sama still jadi. So that's why lah buat saya rasa macam saya dah tak boleh. Saya faham tak, kadang perempuan ni dia memang kadang-kadang ada certain yang bila sampai timing dia betul-betul nak attention, yang gila-gila punya attention, walaupun benda kecil macam tu. Kadang macam benda tu sebenarnya dah boleh chill dah, tapi dia macam tak nak panjang lagi. Kadang macam tu perempuan. Saya pun suka macam tu. Tapi bila saya jumpa orang yang betul, yang boleh fahamkan saya benda tu tak boleh, lepas tu saya fikir balik, lah benda ni sebenarnya tak ada apa-apa. Kalau saya panjangkan, dia jadi ada apa-apa. Benda kecil jadi besar. Padahal tak payah pun, baik saya chill je. Tak adalah serabut sangat, dua-dua tak serabut. Dan kebetulan pula dia busy, saya pun busy. Jadi banyaklah masa untuk saya chill. Dan saya pun tak naklah serabutkan kepala saya dan kepala dia. Jadi saya lebih macam kalau ada masalah, apa-apa je lah. Apa-apa pun communicate. Lepas tu benda kecil boleh bincang, saya bincang.